Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan tabut. Tabut ataupun the Ark of Covenant. Ini mempunyai kaitan rapat dengan krisis Israel Palestin yang ada pada hari ini. Di antara sebab kenapa Zionis merampas dan menjajah Palestin dan terus melakukan pembunuhan demi pembunuhan dan kezaliman demi kezaliman di bumi Palestin mempunyai kaitan dengan tabut. Apa dia tabut? Kenapa Quran juga menyebut tentang tabut? Kenapa Yahudi Zionis begitu mengkagumi tabut? Dan kenapa mereka yakin mereka akan memperolehi semula tabut? Apakah benar tabut ini merupakan suatu peti besi yang dibawa oleh orang-orang Yahudi sewaktu mereka berperang dengan Rom, yang didakwa dan diyakini oleh orang-orang Yahudi dan menjadi sebahagian daripada keyakinan mereka? Kalau mereka berperang, mesti ada tabut. Setiap kali mereka berperang, jikalau tabut ada di sisi mereka, maka kesemua peperangan itu dimenangi oleh mereka, yakni oleh Yahudi. Apakah benar itu? Apakah tabut di sisi orang Yahudi mempunyai persamaan dengan tabut yang ada dalam Al-Quran? Apakah tabut hilang? Kemana perginya tabut? Apakah tabut ini akan muncul semula menjelang kiamat, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, bahawa apabila mereka berjaya menegakkan negara Israel, mereka berjaya meruntuhkan Masjid Aqsa, menguasai Jerusalem atau Baitul Maqdis, mereka akan mendirikan Haikal Sulaiman, the Temple of Solomon, di atas runtuhan Al-Masjidul Aqsa. Apakah benar
Mereka akan membina di dalam haikal Sulaiman itu ruang-ruang, dan salah satu bilik yang ada itu dinamakan di Holy of Holies, yang mana di dalam Holy of Holies itu akan adanya peti besi itu, yakni tabut. Sewaktu ketua agama mereka berjumpa secara berdepan dengan Tuhan sebagaimana akidah mereka. Maka pada malam ni sidang hadirin mukminin, kita akan merungkaikan serba sedikit tentang persoalan ini. Dan sudah tentu bagi kita orang-orang Islam, rujukan kita yang paling authentic, rujukan kita yang paling sahih, yang kita yakini benar, tidak ada yang lebih benar daripada rujukan ini, iaitu Al-Quran, yang merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang tabut. Maka apakah tabut yang diceritakan oleh Allah sama sebagaimana tabut yang diimpikan oleh orang-orang Yahudi, pelampau-pelampau Yahudi sekarang ini, khususnya tentera-tentera Zionis yang melakukan kekejaman sekarang ini ke atas saudara kita di bumi Palestin. Sidang hadirin mukminin, ayat yang menceritakan tentang hal ini ialah surah Al-Baqarah ayat 248. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda dia akan menjadi raja ialah kembalinya at-tabut. Tanda dia akan jadi raja. Siapa tu yang akan jadi raja? Tanda dia akan menjadi raja. Apa tanda dia akan menjadi raja? Iaitu tabut kembali kepada kamu. Di dalamnya, yakni di dalam tabut itu terdapat sakinah, ketenangan dari Tuhan kamu, dan sisa-sisa peninggalan keluarga Nabi Musa dan keluarga Harun. Dalam peti yang bernama tabut itu ada asar, ada peninggalan keluarga Nabi Musa alaihi salam dan keluarga Nabi Harun alaihi salam. Tahmiluhul malaikah. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Dalam tabut itu ada peninggalan keluarga Nabi Harun dan keluarga Nabi Musa alaihi salam. Dan Allah Ta'ala kata, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi kamu, jikalau kamu orang-orang yang beriman. Ini kata siapa tuan-tuan? Ini kata Quran. Allah yang menceritakan tentang At-Tabut. Dalam peti At-Tabut itu ada peninggalan-peninggalan keluarga Nabi Musa dan keluarga Harun. Kita orang Islam, kita beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Kita orang Islam, kita beriman kepada Nabi Harun alaihi salam. Dan Yahudi juga, mereka mendakwa Moses ataupun Nabi Musa alaihissalam adalah nabi mereka. Harun juga adalah nabi mereka. Dan mereka mengatakan At-Tabut ataupun the Ark of Covenant tidak boleh disentuh oleh manusia. Itu bukan keyakinan kita. Quran tak cakap macam tu, Nabi pun tak cakap macam tu, tapi itu keyakinan orang Yahudi. Dia kata tabut tak boleh dipegang oleh manusia. Quran kata tabut dibawa oleh malaikat.
Ini beza antara kita dengan Yahudi berkenaan dengan kotak at-tabut tadi. Mereka kata tak boleh sentuh. Kalau sentuh, mati serta-merta. Siapa kata? Yahudi. Allah Ta'ala kata, ia dibawa oleh malaikat. Dibawa oleh malaikat Allah. Maka apa kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala? Kata Imam Ibn Kathir, Nabi mereka berkata kepada mereka bahawa sesungguhnya tanda keberkatan raja. Siapa raja pada zaman itu? Iaitu Raja Talut. Raja Talut. Tanda keberkatan Talut kepada kamu ialah dikembalikannya tabut kepada kamu oleh Allah yang sebelumnya itu telah dirampas daripada tangan kamu. Fihi sakinatum mir rabbikum, di dalamnya terdapat ketenangan daripada Tuhan kamu. Cerita benda yang dimuliakan. Lepas tu orang jahat datang ambil rampas, lepas tu dikembalikan semula. Bukan sahaja berlaku kepada tabut, tapi ia juga berlaku kepada Hajarul Aswad, batu hitam yang kita disunatkan cium. Batu hitam tu bila kita tawaf di Baitillah, di penjuru Hajarul Aswad tu, batu hitam dalam frame. Apakah itu batu hitam sebesar itu? Batu hitam telah dihancurkan. Yang kita duk cium tu tuan-tuan, yang kita berebut nak pegang, nak usap, nak cium itu hanyalah serpihan. Yang bongkah dahulu sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat, sewaktu puak-puak musyrik Quraisy bergaduh sesama mereka, maka lantik Nabi angkat yang bongkah. Tetapi apabila puak Syiah Qaramitah melakukan jenayah, membunuh para jemaah haji dan melemparkan jenazah mayat jemaah haji sebegitu ramai dalam telaga Zamzam, mereka melarikan batu hitam itu ke Bahrain. Hilang selama 22 tahun. Hilang. Bila dicari semula, batu hitam itu tidak lagi dalam bentuk bongkahnya yang asal. Ianya telah dipecahkan dan dihancurkan oleh puak-puak Syiah Qaramitah yang jahat. Nama sahaja Islam, mendakwa sebagai orang Islam, tapi hati mereka sangat jahat. Bukti kejahatan mereka ialah pembunuhan yang sanggup mereka lakukan di tanah haram kepada jemaah haji. Kita tuan-tuan, orang nak buat haji, nak buat ibadat, orang yang menjadi tetamu Allah, kita muliakan mereka. Kita bagi duit kepada mereka, kita bagi hadiah kepada mereka, kita permudahkan urusan mereka, kita tolong mereka. Tapi puak-puak Syiah Qaramitah memusuhi para tetamu Allah. Ini bukti kejahatan puak-puak Syiah Qaramitah. Sebab tu mereka sanggup menghancurkan batu Hajarul Aswad. Maka itu yang berlaku kepada tabut. Tabut hilang, dan Allah Ta'ala mengatakan bahawa tanda keberkatan raja kamu, siapa raja kamu itu? Talut, ialah apabila dikembalikan tabut kepada kamu oleh Allah yang sebelum itu hilang daripada penguasaan kamu. Maka Allah Ta'ala kata dalam surah Baqarah ayat 248, fihi sakinatum mir rabbikum, di dalam tabut, dalam kotak peti tabut itu ada sakinah, ada ketenangan daripada Tuhan kamu. Apa maksud sakinah ini? Apa maksud sakinah? Kata Imam Ibn Kathir, sakinah itu yang pertamanya maksud dia ketenangan. Yang kedua, dia boleh membawa maksud keagungan. Makna sesiapa yang memiliki tabut, ataupun apabila tabut itu kembali kepada kamu, kamu akan menjadi bangsa yang agung, kamu akan memiliki keagungan, dimuliakan.
Ada riwayat daripada Ma'mar, daripada Qatadah, dia kata sakinah ialah ketenangan. Ar-Rabi' kata sakinah maknanya rahmat daripada Allah, dan itulah juga pendapat Al-Aufi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Ibn Kathir dia kata ada juga pendapat di kalangan para ulama, bila Allah Ta'ala ada sakinah dalam peti itu, dalam tabut, dia kata sakinah itu bukan ketenangan, tapi sakinah dalam peti itu yang kata menjadi warisan keluarga Harun dan keluarga Musa. Ada satu piala dalam tu, dalam tabut ada satu piala. Piala ni bahasa mudah kita satu gelas besar, gelas yang besar. Piala, tuan-tuan tengok piala, anak-anak kita duduk bertanding olahraga semua dapat piala besar, bentuk macam gelas. Apa kegunaan piala itu ataupun gelas besar itu? Ianya pernah digunakan, kata Imam Ibn Kathir, untuk mencuci hati para nabi tu dalam tabut. Dan kata Imam Ibn Kathir, dia kata piala itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, maka piala itu digunakan sebagai tempat untuk simpan tulisan-tulisan kitab Taurat. Piala tu yang besar, dulu-dulu bukan ada kitab yang sempurna macam kita mushaf. Quran tu macam buku. Dulu-dulu dia bukan macam tu. Maka ditulis, ada ditulis pada kulit, ada ditulis pada kertas, ada ditulis pada tempat-tempat yang tertentu dan sebagainya. Maka dihimpunkan, disimpan dalam piala itu. Dan ini juga diriwayatkan oleh As-Saddi daripada Abu Malik daripada Ibnu Abbas. Manakala kata Sufyan Ats-Tsauri, dia kata, yang kata sakinah ni dia macam rupa, macam wajah, dan dia berbentuk angin yang mana bau dia sangat wangi. Bau dia sangat wangi. Dan telah diceritakan sebahagian riwayat yang lain yang kata sakinah adalah angin kencang. Jadi banyaklah Imam Ibn Kathir dia bawa riwayat-riwayat yang menceritakan, tapi riwayat ini dalam bentuk yang tidak dapat dipastikan kesahihannya. Cuma Imam Ibn Kathir dia sebut semua kepada kita sebagai maklumat untuk kita apa yang telah sampai kepadanya. Dan kata Ibnu Ishaq, dia riwayatkan daripada Wahab Ibnu Munabbih, dia kata tabut ini dia keluar, dia ada suara dalam tu, yang mana bila dengar suara itu mereka akan yakin kemenangan itu mereka akan capai. Jadi banyaklah pendapat-pendapat yang disebut oleh Imam Ibn Kathir. Lalu kata Imam Ibn Kathir, apa maksud di dalam itu ada peninggalan-peninggalan Nabi Musa? Dia kata bahawa peninggalan itu berdasarkan kepada Ibnu Jarir, dia kata itu adalah tongkat Nabi Musa alaihi salam dan sebahagian lembaran-lembaran Taurat yang ada di dalamnya. Manakala Qatadah, Ar-Rabi' ibn Anas, Ikrimah dan sebagainya mengatakan bahawa di dalam tabut itu ada kitab Taurat, ada kitab Taurat. Dan yang lain-lain mengatakan bahawa di dalamnya ada tongkat Nabi Musa alaihi salam dan tongkat Nabi Harun alaihi salam. Kata Ibnu Jurayj, kata Imam Ibn Kathir, bahawa Ibnu Jurayj mengatakan bahawa Ibnu Abbas pernah berkata bahawa malaikat datang sambil membawa tabut di antara langit dan bumi, sehingga tabut itu diturunkan betul-betul di hadapan Talut, dan ramai orang yang menyaksikan peristiwa itu. Kata As-Saddi, dia kata bahawa pada pagi hari sewaktu tabut berada di tempat Talut,
maka mereka beriman dan mereka taat kepada Talut. Dan apa yang berlaku ialah kemudiannya orang-orang musyrik mengambil tabut dan mereka meletakkannya di tempat ibadat mereka, di tempat berhala mereka yang paling besar, dan mereka melihat bagaimana tabut kemudiannya berada di atas kepala berhala tersebut. Jadi itu antara cerita-cerita yang disebut oleh Imam Ibn Kathir berkenaan dengan apa yang diperkatakan tentang tabut. Akhirnya mereka mengetahui bahawa semua yang berlaku itu adalah datangnya dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan berlaku beberapa peristiwa. Di antaranya ialah bagaimana tabut itu ditarik oleh satu kenderaan yang ditarik oleh 2 ekor lembu, dan lembu yang membawanya tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Sesiapa yang berani mendekatinya, maka mereka akan mati. Jadi itu disebut oleh Imam Ibn Kathir. Cuma riwayat-riwayat yang disebut oleh Imam Ibn Kathir ini dalam bentuk tidak dapat dipastikan kesahihan dia. Cuma Imam Ibn Kathir dia sebut benda-benda ni dalam Tafsir Al-Azim. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian, tabut ini, maka apabila dibuat kajian kan, di kalangan masyarakat barat, mereka menggunakan perkataan the Ark of Covenant ataupun the Ark of God. Sebagaimana Quran kata tabut itu di dalamnya ada peninggalan keluarga Harun dan keluarga Nabi Musa alaihissalam. Bagi mereka masyarakat barat, mereka mengatakan tabut adalah pusaka Bani Israel. Maknanya ada beberapa persamaan, walaupun ada perbezaan, tapi ada beberapa persamaan. Dan tabut ataupun the Ark of Covenant bukan sahaja diiktiraf dalam agama Islam sebagaimana Quran yang kita baca tadi, tapi ia juga diiktiraf dan dicari sehingga hari ini orang Yahudi mencarinya, dan ia juga diterima dan diiktiraf oleh orang-orang Kristian. Maknanya 3 agama terbesar dunia ni tuan-tuan, 3 agama terkemuka dunia ni, Islam, Yahudi dan Kristian, ketiga-tiga agama ni mengiktiraf kewujudan tabut. Cuma ada perbezaan, walaupun ada persamaan tapi ada perbezaan. Baik. Di sisi orang Yahudi, mereka kenapa mereka ingin sangat kepada tabut? Maka orang Yahudi dia ada persamaan dengan kita. Dalam Quran tadi sebut bagaimana bila dikembalikan tabut bermakna itu tanda keagungan. Orang Yahudi kata bila tabut ada bersama mereka bermakna Tuhan bersama-sama dengan mereka. Nampak ada macam persamaan. Maka kerana itu orang Yahudi percaya bahawa dahulu datuk nenek moyang mereka membawa tabut dalam semua peperangan yang mereka bawa. Dan setiap kali mereka membawa tabut, maka musuh dapat dikalahkan. Cuma kehilangan tabut menjadi misteri sehingga ke hari ini. Cuma Quran tuan-tuan sekalian menceritakan tabut ketika menceritakan bagaimana Talut, pemerintah Bani Israel, menentang Jalut yang merupakan penguasa jahat yang menjajah mereka selepas peninggalan Nabi Musa alaihissalam. Itu beza sedikit antara kita dengan golongan Yahudi. Dan dengan sebab tabut ini tuan-tuan merupakan benda yang misteri dan diperkatakan oleh 3 agama terkemuka dunia, maka dia tidak lepas daripada menjadi bahan untuk dijadikan filem-filem
oleh pengarah dan penerbit filem barat. Kalau tuan-tuan suka tengok movie, suka tengok filem-filem barat, tuan-tuan boleh tengok Steven Spielberg, seorang producer. Dia pernah buat filem berkenaan dengan tabut yang dicari dalam filem itu, dan dinamakan filem itu dengan filem Indiana Jones. Dia buat filem Raiders of the Lost Ark 1981, dan macam-macam lah, ada beberapa filem lain. Saya pun tak mau cerita bab filem ni, saya rasa tuan-tuan pun bukan tengok filem macam saya pun. Tapi kalau siapa yang biasa tengok filem, suka tengok movie, dia tahulah ni filem-filem ni, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Tu semua cerita-cerita berkisar tentang tabut. Mana orang putih, tuan-tuan, dia bawa benda ni sebagai menjadi bahan untuk kita tonton dalam filem ataupun dalam movie. Dan dalam filem itu pun dia cerita macam mana Bani Israel, bukan saja Bani Israel, tapi ramai orang mencari tabut kerana mereka percaya pada tabut itu ada misteri kekuatannya dan mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa ia ada kaitan dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa beza kita dengan Yahudi, tuan-tuan? Yahudi, mereka mencari peti yang dinamakan tabut, yang mereka kata di dalam tu ada peninggalan-peninggalan Nabi Musa alaihissalam. Tapi mereka engkar kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka lebih suka kepada barang-barang yang kononnya yang ditinggalkan oleh Nabi Musa, tak tahu ada kat mana. Itu yang mereka pentingkan. Tapi ajaran Nabi Musa alaihissalam mereka tolak. Benda ni, tuan-tuan, ada atau tidak berlaku pada kita hari ni? Perangai macam orang-orang Yahudi, sibuk kononnya ini barang Nabi, ini peninggalan Nabi, tapi ajaran Nabi mereka tentang. Kenapa ada Yahudi hari ini? Kenapa mereka bunuh orang Islam Palestin? Kerana mereka engkar kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam, dan mereka membunuh keturunan orang yang beriman kepada ajaran Musa alaihissalam. Itu jenayah yang dilakukan oleh golongan Yahudi. Kita orang Melayu pada hari ini, tuan-tuan, sama ada kita sengaja ataupun tidak sengaja, ada sedikit sebanyak perangai Yahudi itu pada kita. Saya tak katalah kita ni Yahudi, tapi sedikit sebanyak perangai hak macam Yahudi itu memang ada. Oh, kalau orang cerita ni lah peninggalan Nabi, pakak pergilah cium. Tak tahu benda tu betul ke tidak, tak betul datang daripada Nabi. Orang kata rambut Nabi, janggut Nabi, selipar Nabi. Padahal tidak ada ulama yang muktabar dan yang mengesahkan itu peninggalan Nabi. Tapi dalam bab jaga isteri di rumah, dalam bab semayang, dalam bab ibadat, dalam bab didik anak, kenapa kita tidak pegang sungguh-sungguh apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau betul kita sayang pada Nabi, kalau betul kita ingin cium Nabi sebagaimana kita cium peninggalan-peninggalan yang katanya itu adalah peninggalan Nabi, maka peganglah sungguh-sungguh apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Yahudi, tuan-tuan, oh, kalau barang peninggalan Nabi Musa, itulah mereka duk cari sekarang. Tapi ajaran Nabi Musa alaihissalam, kitab Taurat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa alaihissalam, hari ini dalam bentuk yang original tidak ada. Kenapa tidak ada? Kerana datuk nenek moyang Zionis yang ada pada hari ini, tangan-tangan mereka lah yang mengubah kandungan Taurat.
sehingga Taurat yang asli sudah tidak wujud. Inilah sifat kepura-puraan, hipokrasi yang diamalkan oleh orang-orang Yahudi. Maka kita orang Islam, kalau kita benar-benar beriman, jangan hanya mementingkan perkara luaran. Bila Maulidur Rasul pakai sampin, pakai songkok, semat, bawa spanduk, selawat kepada Nabi. Tapi dalam bab jaga isteri, tak mau ikut sunnah Nabi. Dalam bab jaga rumah tangga, tak mau ikut apa yang Nabi perintahkan. Dalam bab semayang, tak mau semayang sebagaimana exactly macam Nabi semayang. Bila dalam bab zikir, dalam bab wirid, berdoa, tidak mengamalkan exactly sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi, maka itu contoh bagaimana sifat double standard kita. Kita lebih mementingkan Islam dalam bentuknya yang zahir fizikal, tapi kita tidak mementingkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tabut ni tuan-tuan, sebagaimana yang dikaji oleh para pengkaji berkenaan dengan tabut, mereka kata yang pertamanya, tabut ni dia ada kaitan dengan cerita Talut dan Jalut yang saya cerita secara ringkas tadi. Sebab itu disebut dalam Al-Quran ayat 248 surah Baqarah. Lepas tu ayat sampai ayat 251, Allah Ta'ala menceritakan peperangan Bani Israel yang dipimpin oleh Talut menentang Jalut, yang mana Jalut ni jahat, Jalut ini bengis, zalim, tidak ada peri kemanusiaan yang menjajah mereka. Yahudi hari ini tuan-tuan mengulangi jenayah kezaliman yang dilakukan oleh Jalut, yang melakukan penganiayaan kepada datuk nenek moyang mereka. Mereka mengulangi kejahatan sebagaimana kejahatan Jalut yang pernah menjajah datuk nenek moyang mereka yang beriman. Talut, siapa dia Talut? Talut ni satu orang lelaki biasa. Dia jadi panglima perang. Kemudiannya dia angkat, dilantik menjadi raja pemerintah kepada Bani Israel. Dan akhirnya Jalut dibunuh dalam peperangan. Sewaktu menentang Talut, dibunuh. Dan disebut bagaimana kejayaan pembunuhan Jalut ini, sehingga kan disebut ada pelbagai riwayat yang menceritakan tentang perkara ini. Antaranya ialah siapakah yang membunuh Jalut. Jalut selepas dibunuh, orang-orang yang beriman terpelihara daripada tipu dayanya sebab dia dapat dibunuh. Dan terbunuhnya Jalut mengukuhkan Talut sebagai raja yang pertama kepada Bani Israel selepas penjajahan Jalut. Talut satu orang yang bukannya kaya, tapi kemudiannya diangkat menjadi pemerintah. Apa pengajaran untuk kita tuan-tuan? Pengajaran untuk kita ialah Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik sebenar kerajaan. Dia boleh angkat siapa sahaja untuk jadi pemimpin, dan dia boleh jatuhkan sesiapa sahaja daripada jawatannya. Dan itulah yang diceritakan dalam Al-Quran, bagaimana Bani Israel asalnya tidak mahu untuk menerima Talut. Sebab Talut ni hanya orang biasa, dia bukan daripada golongan elit sehingga boleh diberikan kepercayaan kepada dia. Tapi akhirnya Bani Israel dapat menerima hakikat bahawa itulah seorang pemuda yang mengetuai mereka berjaya mengalahkan tentera-tentera Jalut. Dan
Al-Quran menceritakan kepada kita tentang golongan yang beriman di kalangan Bani Israel. Walaupun mereka ni tidak ramai, walaupun mereka sebelum itu adalah lemah, tapi kemudiannya mereka dapat menggulingkan musuh, dapat mengalahkan musuh kerana mereka mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah ni tuan-tuan, dia suka sangat bila mendengar kita berdoa kepada dia. Allah, dia suka sangat kalau kita sebagai hamba ni angkat tangan minta dengan dia. Allah suka yang tu. Kita tak payahlah tuan-tuan berdoa kepada Allah menggunakan perantaraan-perantaraan yang dilarang oleh agama. Sebab Allah, dia suka hamba dia menangis pada waktu malam, berdoa, meminta, mengadu hal kepadanya. Kita ada masalah rumah tangga ke, kita ada masalah keuangan kita ada masalah penyakit peribadi dan sebagainya, kita ada masalah apa sekalipun, Allah suka mendengar suara hambanya yang mengalami kesusahan, yang meminta pertolongan kepadanya. Bani Israel pada waktu itu dijajah. Apa bezanya dengan Palestin pada hari ini yang dijajah sekian lama? 80 tahun menjadi mandate British. 50 tahun selepas itu dijajah oleh Zionis. Tuan-tuan boleh tengok macam mana bentuk kekejaman yang dilakukan terhadap orang-orang Palestin. Tak kira siapa, budak kecil, orang perempuan, orang tua dibunuh. Tahap kekejaman yang tidak pernah terbayang oleh kita. Tapi Allah sangat suka mendengar suara hambanya. Sama ada hambanya yang mengangkat tangan itu adalah orang Palestin yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana bom fosforus putih itu memakan daging, membakar daging dan tulang ahli keluarga mereka. Ataupun kita yang berada di sini yang tidak ada kaitan secara langsung dengan Palestin, tapi kita mengangkat tangan kepada Allah, meminta kepada Allah untuk membinasakan musuh-musuh Allah, supaya Allah Ta'ala mengalahkan musuh-musuh Islam. Allah Ta'ala suka mendengar suara kita yang meminta kepadanya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Allah, dia suka menunjukkan kuasanya kepada hamba dia. Kita lemah, kita kalah, tapi kita boleh jadi kuat dan menang dengan kuasa Allah. Dan itulah yang berlaku kepada Bani Israel dalam peristiwa Tabut, dalam peristiwa Talut menentang Jalut. Dan ini diceritakan oleh Allah Ta'ala supaya kita mengambil pelajaran daripadanya. Kemudian Tabut tadi juga ada dalam kisah yang dikaitkan dengan Nabi Musa AS. Kita tahu bahawa Nabi Musa AS dilahirkan sewaktu ada undang-undang yang sangat diskriminasi, iaitu diskriminasi antara bayi lelaki dengan bayi perempuan. Kamu lahir sebagai lelaki, maka kamu tidak bernasib baik kerana kamu akan dibunuh. Kalau kamu lahir sebagai seorang perempuan, kamu akan selamat kerana itu perintah daripada Firaun. Tetapi Allah menunjukkan kuasanya. Bagaimana mimpi Firaun, bagaimana ketakutan Firaun. Akhirnya tuan-tuan, akhirnya Nabi Musa AS dibesarkan dalam istananya. Apa tujuan Allah Ta'ala cerita benda ni kepada kita? Kalau bukan bertujuan untuk tanamkan keyakinan dan kepercayaan dalam diri kita akan kebijaksanaan Allah, akan ilmu Allah, akan kehendak Allah dan kuasa Allah.
Benda yang kita rasa mustahil, yang mustahil itulah yang berlaku. Ini benda yang Allah Ta'ala nak tunjuk. Sedang hadirin mukminin, bila kita lihat apa yang disebut oleh para ulama lain, contohnya Ibn Manzur dalam Lisanul Arab, dia kata tabut ini, bila sebut tabut, dia adalah sesuatu yang dibuat daripada kayu dan di dalamnya ada hikmah. Manakala Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, dia kata dalam tafsirnya, dia kata, disebut satu riwayat bahawa kami telah bertanya kepada Wahab bin Munabbih tentang tabut Musa alaihi salam. Maka dijawab tentang bentuknya. Dia kata ukurannya 2 hingga 3 zira' lengan, kan, hasta. Sedangkan Syekh Utsaimin, dia kata tabut ialah peti yang dibuat daripada kayu ataupun gading. Bentuk dia bentuk peti, dan dia turun bersama-sama dengan Bani Israel, dan di dalamnya ada sakinah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata dulu apabila peti itu berada bersama-sama dengan orang yang memilikinya, maka dia akan mendapat ketenangan. Kerana apa? Kerana itu ada tanda kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita banding pula dengan tabut yang disebut dalam surah Taha ayat 39. Taha, surah Taha ayat 39. Allah Ta'ala berfirman, "Anqdhi fihi fit tabut faqdhi fihi fil yam falyulqihil yam bis-sahil ya'khudhuhu aduwwun li wa aduwwun lah." Allah Ta'ala menceritakan berkenaan dengan tabut tadi. Apa dia tuan-tuan? Iaitu berkenaan dengan Nabi Musa alaihi salam. Iaitu letakkan Nabi Musa itu di dalam peti, kemudian lemparkanlah dia ke sungai Nil, maka pasti sungai itu membawanya ke tepi supaya diambil oleh Firaun. Allah Ta'ala sebut ya'khudhuhu aduwwun li, musuh aku dan musuhnya. Siapa dia? Firaun. Cuba tuan-tuan bayang, Allah dia tunjuk kepada kita kuasa dia. Nabi Musa, kalau kita sebagai manusia tuan-tuan, kita akan selamatkan anak yang kita sayang ni, bawa lari jauh-jauh. Kalau kita tahu binatang buas akan makan anak kita, musuh akan bunuh anak kita, kita akan larikan dia jauh-jauh daripada musuh tadi. Tapi Allah menunjukkan kepada kita kuasanya. Bukan dilarikan Musa itu jauh dari Firaun, tapi dibawa untuk diambil oleh Firaun. Sebab tu kita tuan-tuan, dalam hidup kita ni, kalau berlaku satu benda yang kita rasa kita takkan berjaya melepasinya, hati kata aku takkan dapat melepasi ujian ini. Pada waktu itu tuan-tuan, pada waktu kita yakin sungguh kita akan gagal dalam ujian ini, angkatlah tangan kepada Allah, berdoalah kepada Allah Ta'ala sungguh-sungguh, minta kepada Allah akan keajaiban, sebagaimana Allah boleh memberikan keajaiban kepada hamba-hambanya yang saleh, yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Dan kita membaca Al-Quran, kita beramal dengan Al-Quran, kita minta kepada Allah supaya Allah memberikan keajaiban yang sama. Nabi Musa tidak dilarikan jauh-jauh daripada Firaun, tapi dibawa untuk diambil oleh Firaun, yang Allah Ta'ala kata musuh aku dan musuhnya. Dan aku telah melempahkan kepadamu kasih sayang yang datang daripadaku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku, iaitu ketika saudaramu yang perempuan berjalan
Lalu dia berkata kepada keluarga Firaun, bolehkah aku menunjukkan kepada kamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu. Nabi Musa ni kembali balik kepada ibu dia agar senang hatinya, tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan, dan kami telah mencubamu dengan beberapa cubaan. Ringkasnya apa, tuan-tuan? Sebab Imam Ibn Kathir bila dia tafsir ayat tadi, surah Taha ayat 39 tadi, dia kata yang ibu Nabi Musa letak Nabi Musa tu peti juga. Dan Quran guna perkataan tabut juga. Maka apakah tabut yang mana sewaktu Nabi Musa jadi baby, diselamatkan, dihanyutkan oleh ibunya, diambil oleh Firaun? Apakah itu tabut yang sama yang sekarang ini sedang dicari oleh Zionis? Sebahagian ulama mengatakan bahawa oleh kerana perkataan itu sama digunakan oleh Quran dalam surah Taha dan surah Baqarah, maka tidak ada perkara mustahil untuk mengatakan bahawa ia merujuk kepada peti yang sama. Apatah lagi dalam tabut itu, surah Baqarah menceritakan bahawa di dalamnya ada peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Itu pendapat sebahagian di kalangan para ulama. Antaranya ialah Asy-Syaikh Asy-Sya'rawi, kan seorang ulama. Dalam tafsirnya, kalau tuan-tuan belajar dengan ulama-ulama Mesir, antara ulama Mesir yang terkenal dalam tafsir adalah Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia kata dia kata pada pendapat dia, sangkaan dia pun tak pasti, cuma dia kata pada sangkaan dia, tabut dalam surah Taha ayat 39 dengan tabut dalam surah Baqarah ayat 248 merujuk kepada peti atau kotak yang sama. Bagi dia kata bagi dia, sebab Quran menggunakan lafaz yang mutlak, at-tabut, ada alif lam, at-tabut. Kalau kita belajar English, the, the, maka ianya adalah tabut yang kita dah tahu dah tabut yang mana. The school, the student, the teacher, macam tu. Bila ada alif lam, maka kata Asy-Sya'rawi, ia merujuk peti ataupun kotak yang sama. Sebagaimana ia menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam sewaktu dia masih bayi, maka itulah juga tabut yang Allah Ta'ala cerita tentang Raja Talut yang memenangkan Bani Israel yang beriman. Dan itulah juga yang orang Yahudi sekarang ni duk kata tabut itulah yang akan menyelamatkan mereka. Itu kepercayaan orang Yahudi. Dan Asy-Sya'rawi kata peninggalan-peninggalan itu mempunyai hubungan yang kuat dengan akidah dan keimanan kita. Kita ni tuan-tuan, jangan hanya duduk seronok sangat dengan peninggalan, tapi akidah kita tak sama dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi. Kita hanya suka kepada replika, tapi amalan kita tidak sama sebagaimana apa yang ada dalam replika itu. Kita kadang-kadang sanjung replika, tapi ajaran Nabi yang dalam replika itu kita tidak sanjung. Maka ini antara perkara yang kita perlu perbetulkan. Seolah-olah kata Sya'rawi, seolah-olah Al-Quran berbicara dengan kita. Apa kata Sya'rawi? Sya'rawi dia kata biarkan seperti itu. Ambillah nasihat dan ibrah daripadanya untuk mengingatkan kamu tentang perkara-perkara yang suci. Mana benda tu tuan-tuan, kalau hilang-hilang, kita tak tahu dia berada di mana. Tapi yang penting, ini mengingatkan kita kepada ajaran yang suci daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabut dah hilang sekian lama, kita nak dapatkan dia sebagai bukti tidak ada, kerana kita dijajah oleh sekian lama.
Tuan-tuan lihat, tak perlu pergi jauh, negara kita, di mana semua manuskrip, mana dia semua bahan-bahan sejarah raja-raja Melayu. Kita ada sedikit sahaja dalam muzium kita. Kebanyakannya ada di London, ada di negara Belanda, dan ada di Eropah. Tidak ada dengan kita. Kenapa? Kerana kita telah dijajah sekian lama. Penjajah bukan saja mengambil hasil kekayaan negara, tapi dia mengambil semua bukti-bukti keagungan raja-raja Melayu Islam kita dahulu kala. Sebagaimana mereka menjajah Iraq, bukan saja mereka mengambil minyak Iraq, tapi mereka mencuri dan mengambil segala apa yang bersejarah dalam muzium Iraq. Itulah juga yang berlaku di Mesir. Cuba tuan-tuan tengok, segala bahan-bahan sejarah Mesir ada di mana? Kalau bukan ada di bumi Inggris, ada di bumi Eropah. Kerana apa? Kerana Mesir dijajah sekian lama. Maka benda itu dah hilang. Tidak ada, kerana kita dijajah. Maka yang penting, walaupun mereka menghancurkan, mereka mencuri dan menghilangkan benda-benda ini, tapi mereka tidak dapat menghancurkan akidah kita orang-orang Islam. Kita hendaklah mempertahankan akidah kita sebagai orang Islam. Sebagai penutup, tuan-tuan sekalian, saya nak sebut apa yang disarankan oleh Asy-Sya'rawi. Dia kata apa? Dia kata, jikalau ada kepadamu, ada orang kata kepada kamu, ni mushaf yang dibaca oleh Uthman, mushaf yang sama, tak ada mushaf lain, akan tetapi ada unsur sejarah yang terikat di dalamnya, sehingga ketika kita membacanya, jiwa kita menjadi tenang. Dia kata contoh yang lain, bila kita pergi ke Turki, bila ada orang tunjuk kepada kita peninggalan khalifah, ini pedang Sayyidina Ali, ini pedang khalifah itu, ini pedang khalifah ini, maka kita akan dapat melihat bagaimana bila kita memandang pedang itu, kita akan memandang dengan perasaan yang tertentu. Kita ada satu perasaan, tuan-tuan sekalian, bila kita melihat benda-benda itu. Maka sebagai kesimpulannya, tuan-tuan, marilah kita sama-sama menjaga akidah kita dan keyakinan kita. Sebab perang yang berlaku ini semuanya bertunjangkan kepada keyakinan agama masing-masing. Orang Yahudi ada agama dia, dan kita ada agama kita. Dan kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menzahirkan kebenaran, insya-Allah, dan menolong saudara-saudara kita di bumi Palestin, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.